أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Tidak pernah dipinta untuk dilahirkan sebegini. Dia hanya akur dengan ketentuan yang Maha Esa. Zanah Ismail, 60 tahun, tidak menjadikan kekurangan diri sebagai halangan untuk terus hidup sebagaimana insan normal. Malah, bekas operator telefon ini merasa bertuah apabila bertemu jodoh melalui perkahwinan keduanya bersama Wan Roslina Wan Abdul Manan, 47 tahun, 10 tahun lalu. يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Dulu saya di TV3 sebagai operator. Lepas tu saya dinaikkan ke taraf pegawai komunikasi. Sebelum tu saya terlibat juga dengan IT sebab saya faham IT. Saya pernah mengajar Quran Braille di institusi saya, persatuan. Saya pernah mengajar care center di mana bila orang call, orang tu menjawab. Saya pernah jadi cikgu dia. Saya berhenti, saya buat bisnes sendiri, saya menjual lah. Zanah mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman sejak setahun yang lalu. Sebelum ni sebenarnya saya tak tahu sebenarnya dunia orang buta ni macam mana. Tapi bila saya kenal dan saya berkahwin dengan dia, saya merasakan dunia orang buta ni sebenarnya dunia yang kita ni orang normal ni patut bela dia, patut jaga dia dan patut berikan dia kesempatan untuk merasa sama seperti kita orang biasa ni lah. Dan saya tidak memandang kecacatan dia tu sebagai satu halangan lah sebenarnya. Jadi saya fikir tak ada salah pun, tak ada dosa pun, tak ada silap pun kalau aku ni orang normal seperti ini kahwin dengan OKU. Bapa kelainan upaya ini tidak petah berdiam diri. Dia perlu mencari isteri dan seorang anak perempuan, Nur Fatin Nadirah, 17 tahun, yang bakal menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Saya anak ke-6 daripada 7 adik-beradik. Abang ni baik. Dia tak pernah abaikan tanggungjawab dia dekat kita orang, kat adik-beradik semua. Mak okey walaupun biasa kan orang dengar mak tiri ni jahat lah apalah. Sebenarnya tak, dia okey, dia baik. Macam kawan-kawan je, boleh counting apa semua. Memang okey lah. Langit tidak selalunya cerah. Julai lalu, Wan Roslina dikejarkan ke hospital setelah diserang sakit kepala yang teruk. Doktor mengesahkan isteri Zanah mengalami pendarahan dalam kepala akibat tekanan darah tinggi yang melampau. Kak Ida ni sebenarnya dia adalah seorang pengidap darah tinggi. Jadi kita tak sangka yang benda ni akan mengancam hidup kita untuk beberapa ketika. Jadi kita dengar dia macam sakit, dia come and go. Saya tak jangka sebenarnya benda tu jadi. Memang sebelum ni saya sering sakit kepala. Saya akan migraine. Bila migraine makan ubat. Bila migraine makan ubat. Sebab darah tinggi ni dia akan attack satu kita punya pembuluh darah yang lembut. Kebetulan kena di kepala. Jadi bila berlaku kebocoran sebab tekanan darah tu terlalu kuat kan. Jadinya kita punya saluran tu menjadi semakin nipis dan bocor. Malam tu juga pergi hospital dan alhamdulillah dia dapat paralyze. So jam tu juga dia dapat kenderaan Ihsan hantar ke HKL. Keadaan sakit yang tidak menentu membuatkan wanita berasal dari Kuala Berang ini harus bergantung dengan ubat seumur hidup untuk terus sihat seperti sedia kala. Dia datang on spot secara tiba-tiba, tak? Terlalu sakit. Bila saya buka mata, dunia ni macam berpusing. Dan saya rebah. Saya tak mampu nak tanggung sakit tu. Kita agak terkejutlah sebab selama ni kita banyak bergantung pada dia kan. Kalau kita tak mampu, takkan Allah bagi dugaan tu. Saya duduk dekat HKL hampir 2 minggu lah. Memang saya kurus waktu tu. Saya tak ada selera nak makan. Makan bubur pun muntah. Mulut saya sakit. Memang ianya memberi efek yang besar lah pada struktur tubuh saya. Memang sakit sangat. Cuba melawan sakit tu sebab saya fikir kalau saya terusan sakit macam ni, siapa yang nak jaga abang? Jadi saya gagahkan diri juga untuk masak sikit-sikit. Walaupun dalam 1000 kesakitan, kepala yang tak berapa nak okey lagi. Kadang-kadang saya terfikir, kalau aku tak ada
Aku sebagai isteri dia yang menjadi mata dia selama ini. Kalau aku tak ada, siapa nak jaga dia? Andai kata benda ni berakhir, hidup perlu diteruskan dengan apa cara pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk. Mak Pian ya. Ya saya. Saya ni Azrul daripada Syekh Faizal. Ya, selamat datang. Saya datang sini tengok apa yang patut yang boleh kita daripada Syekh Faizal tolong. Kita akan bantu. Ya. Saya satu keluarga mengucapkan terima kasihlah kepada Syarikat Faizal yang sebenarnya dalam tak sedar saya tak sangka yang ada orang yang sedang memantau keadaan kami dan ingin sentiasa membantu kami dalam masalah ni lah. Okey Kak, ni ada buku. Buku ni buku apa kejayaan Faizal. Ni dikarang sendiri oleh anak dia, Dr. Sarwar Abu Bakar. Okey. Daripada macam mana Hajar Faizal start bisnes daripada RM4. So dah sampai jadi jutawan yang jadi ahli perniagaan yang berjaya. Yang dah dapat tolong macam beribu-ribu orang lah. Kau boleh tengok lah. Untuk bantu abang. Ya. Okey, ni ada sumbangan daripada Syarikat Faizal. Ya. Kawan-kawan dapat membantu abang, akak dan anak-anak semua. Ya, terima kasih banyak. Okey, dapat ringankan beban sikit lah. Harap abang dapat guna dengan betul-betul. Sebijak mungkin lah. Ya saya. Alhamdulillah. Okey ni bang. Ajarukallah bima atail wa barakallah bima qadar wa ja'alakallah turaq pada saya dan segala kerja dia. Kak janji yang saya nak buat duduk apa bawah. Ya. Okey. Okey. Lepas cukup rasa. Ni 5 orang yang makan. Boleh. Lepas kita masukkan air perlahan-lahan. Okey. Tambah lagi air Cik Azul. Kita akan masukkan bawang. Nama pun cukup bawang. Garam ni agak-agak. Okey, sabar Kak. Goreng. Sememangnya Syarikat Faizal sendirian berhad mengeluarkan pelbagai produk makanan yang memenuhi citarasa isi rumah. Semoga sumbangan ini dapat meringankan bebanan barangan dapur buat keluarga ini. Setahun yang lalu, Zanah dan keluarga berhijrah ke kampung halaman isterinya di Kuala Berang, Terengganu. Rumah ini dibiayai oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Cukuplah untuk dia sekeluarga berteduh dan menikmati suasana hidup yang lebih tenang di kampung. Walaupun tidak lagi tinggal di bandar, Zanah masih mahu berniaga untuk mencari sesuap nasi buat keluarga tercinta. Demi memajukan diri, dia menyertai kursus pembuatan aiskrim sebelum mengusahakan perniagaan ini. Biasanya hari-hari yang kita nak berniaga ni, hari pagi kita siapkan barang-barang lah untuk guna pakai waktu berjual nanti. Macam powder dia, macam barang-barang untuk kita nak gunakan untuk buat bancuhan. Tak banyaklah bendanya, tapi sebab bila kita buat awal-awal, di tengah-tengah tu kita ada masa rehat. So kita punya tenaga yang cukup. Dahulu Zanah dan isteri menjalankan jualan aiskrim ini setiap hari bermula jam 10 pagi di KB Street. Namun selepas kewujudan pandemik COVID-19, pasangan ini hanya menjual aiskrim pada hari Selasa dan Jumaat sahaja ketika pasar malam di Pekan Kuala Berang, Terengganu. Aiskrim ni dia bermula dengan powder dan kita akan bancuh dia menjadi liquid, dan yang liquid ni akan dibekukan menjadi aiskrim. Mesin ni akan membuat pembekuan tu menjadi aiskrim dan untuk dijual. Mesin saya keluarkan duit EPF saya. Memang kita ingat kita perlu beli sesuatu untuk menjamin masa depan kita. Jadi kita setelah boleh jual aiskrim ni, kita akan jual sampai habis lah. Setelah kita habis, setelah kita jual. Kalau kita berhenti pun waktu solat.
Inilah rutin Zanah dan isteri apabila membuat jualan aiskrim. Harapannya menggunung agar jualan aiskrim laris pada hari ini. Saya naik motosikal, Abah pian membonceng. So perjalanan tu lebih kurang makan masa dalam 15 minit macam itulah daripada rumah saya ke tempat kami berniaga. Selepas zuhur, pukul 2.30 pukul 3 itu, lepas kita makan, kita akan gerak ke kedai dan mulakan pemasangan mesin. Kesakitan Roslina sering hadir tanpa diduga. Sekiranya diserang sakit kepala, jualan aiskrim terpaksa dibatalkan kerana Roslina tidak mampu untuk bangun. Roslina ibarat mata untuk Zanah. Manakala Zanah menjadi penguat semangat untuk dia bangkit daripada kesakitan yang ditanggung. Walau apa jua keadaan, mereka berdua saling melengkapi antara satu sama lain. Sedih tu sedih lah kan. Sebab dia pun dah berumur, takkan kita nak biar dia meniaga macam tu. So, tolonglah mana yang mampu kalau boleh. Tak malu. Sebab tu rezeki kita kan. So, tak malu lah. Kalau abang kata, Fatin, esok kena meniaga ni. Okey lah. Kadang-kadang, Fatin esok cuti lah. Cuti lah. Anak keenam daripada 7 beradik ini lebih senang membantu kedua orang tuanya berniaga. Tiada apa yang lebih membanggakan Fatin apabila mempunyai bapa istimewa yang masih cekal mencari rezeki untuk keluarga ini. Waktu yang lebih kita kata terkait dengan wabak ni, kita lebih yakin pada waktu-waktu adanya orang ramai atau waktu pasar malam saja. Jadi bila pasar malam ramai orang keluar, hari itulah saya akan ambil peluang untuk dapatkan sebanyaknya keuntungan daripada jualan aiskrim ni. Ini hari saya kena pulun sampai habis. Penat pun saya kena tahan. Senja mula melabuhkan tirainya. Maka bermulalah jualan aiskrim Inami Saleh. Lebih perit apabila pada hari ini tiada bekalan elektrik di gerainya. Mujur ada yang baik hati membantu walaupun terpaksa menjual dalam keadaan sedikit gelap. Memang sakit. Itu je. Kadang-kadang budak nak beli aiskrim, mak nak aiskrim. Tapi mak bapak tak nak bagi. Sebab mungkin dia tak yakin ke apa ke, kita tak nak kata apa dah, tak nak bagi. Jadi customer kita dah 5-6 orang lari. 5-6 orang tu kita dah boleh dapat income, tapi kalau kes macam ni dia orang tak nak beli. So kita kena pasrah, kena redha lah, nak buat macam mana, kita nak paksa dia orang untuk beli kan. Meniaga di musim Covid ni saya boleh katakan memang sakit. Bukan saya sahaja, kawan-kawan saya di pasar malam, pasar pagi, pasar tani pun sama juga mengatakan memang sakit meniaga di musim Covid ni. Ketika penggambaran dilakukan, Zanah masih boleh menjual aiskrim. Kini, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di negeri Terengganu sedikit sebanyak bakal menjejaskan pendapatannya. Dia modalnya, contoh, satu paket aiskrim ni harganya RM20. Aiskrim yang bermodalkan RM20 ni, mesin mampu pam sebanyak, kita katalah 80 kon. So 80 kali dengan RM1.50. Kita dapat lebih kurang dalam RM120. Tapi kita tak dapat pernah begitu. Jarang sangatlah kita capai target tu. Biasanya RM80 je lah. Oleh kerana kita berjual 2 kali seminggu, untuk kita 2 orang makan ni, kita boleh tampung lah. Pernah juga jualan aiskrim mereka tidak mendatangkan sebarang keuntungan. Apatah lagi bergantung kepada cuaca dan juga sambutan orang ramai. Itu yang kadang-kadang buat saya macam stres. Sebenarnya kita rasa macam, ya Allah, baru dapat RM20. Besok Fatin dah nak duit ni, cikgu nak duit ni untuk nak beli buku tu buku ni kan. Duit ada RM20 je ni. Aiskrim banyak lagi tak habis. Kadang saya terfikir sendirilah, ya Allah, dugaan apa ya Allah bagi pada aku hari ni. Nak buat macam mana? Aiskrim ni banyak ni, nak sebalah peti. Takut rosak kan. Tak boleh nak kata apa, kita nak marah pada siapa. Jadi kita orang cuma reda je lah. Nak buat macam mana abang, hari ni kita dapat RM20 je. Kita reda je lah dengan RM20. Mungkin esok lusa akan adalah rezeki yang baik untuk kita. Sedih tu sedih lah. Kalau macam jualan sikit tu, nak buat macam ni kan. So, cakap dengan abang, cakap tak apa. Bukan rezeki kita lah hari ni. Esok ada lagi rezeki ke apa ke lah.
tidak pernah terlintas di hati Roslina untuk menyesal dalam perkahwinan ini. Susah senang diharungi bersama suami. Saya lebih percaya pada jodoh sebab hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita tak mampu nak hadapi ujian tu, Allah takkan bagi tahu ujian tu. Dan saya terima suami saya dengan seadanya dan yang paling pentingnya saya bahagia, saya happy. Dia pun lebih percaya kepada keikhlasan sebab kadang-kadang tak semestinya orang yang boleh buat majlis tu baik, boleh bagi kebahagiaan. Dia fikir macam tu. Jadi maknanya siapa yang ikhlas bagi dia walaupun orang tu macam mana pun, dia tetap ikhlas. Syukur pada Allah dan kami sentiasa saling menghargailah keakraban kita lah, amanah dalam family. Tak pernah pun rasa susah ke, tak pernah pun rasa macam tak bahagia, tak pernah. Setakat ni bahagia je dapat family macam ni. Walaupun duduk tak ramai orang, tapi bahagia. Zanah dan isteri sentiasa berfikiran positif. Bagi mereka tiada gunanya untuk menyalahkan takdir. Sebaliknya bersyukur dengan apa yang dilalui selama ini. Syukur Alhamdulillah lah kerana Allah memberikan saya seorang suami yang terlalu baik, cool. Seorang yang memang pada saya perfect daripada segi dalaman. Walaupun kat luar dia tak perfect dengan kecacatan dia, tapi bagi diri saya dia perfect dari segi dalaman. Maknanya ilmu agama dia, sikap sabar dia. Dia banyak membantu saya dalam pelbagai keputusan lah. Kita ni sebenarnya perlu miliki satu benda yang kita tak ada. Itu konsep dia. Macam saya tak ada mata. Macam Kak Ina, dia tidak ada ketegasan dalam pendirian. Untuk itu, Kak Ina rasa kalau dia bergerak tanpa abang, dia rasa macam satu benda yang tak ada. Every now and then, saya kena ada. Kita tak pernah malu dapat abang macam tu. Sebab dia tu nak dikatakan memang tak macam orang lain. Dengan keadaan macam tu, dia banyak ajar kita macam-macam. Saya banggalah dengan abang. Nak cakap terima kasihlah kat abang, kat Mak Ina dah jaga kita apa semua. Macam-macam kita minta semua dapat. Abang kata kalau nak hidup senang, belajar rajin-rajin, senang ke orang tua, jangan buat diri tu susah. Selain tidak memiliki kenderaan yang sesuai, keadaan Zanah turut menyukarkan dia untuk membawa keluarga bersiar-siar jauh dari rumah. Zanah sekeluarga merasa teruja apabila menerima undangan daripada pihak kedai makan untuk menikmati hidangan celup tepung di tepi pantai penari. Mr. Celup Tepung Station ini dah beroperasi selama 4 tahun. Antara menu-menu special, set poligami, menantu idaman dan set abang sayang. Saya tergerak hati untuk membantu mereka untuk berkongsi dengan diorang. Mungkin sebelum ni diorang tak dapat rasa macam mana orang lain rasa benda ni. Dan sekarang ni alhamdulillah kita dapat kongsi dengan diorang. Moga-moga lepas ni dapat lagi pihak kami juga membantu lagi. Walaupun orang kata Terengganu ni terkenal dengan pantai yang cantik, tapi ada lagi di kalangan penduduk dia sendiri pun tak ada lagi yang kenal dengan pantai yang cantik ni. Bila dia orang datang ni rasa sangat terharulah. Pendapatan Zanah kurang RM400 sebulan dan tidak tetap, membuatkan dia harus berjimat cermat demi keperluan masa hadapan anak-anak. Jarang sekali dia sekeluarga dapat menikmati hidangan sebegini. Kita ni nahkoda dalam sebuah kapal. Kalau nahkoda tu sendiri yang tak betul, maka tak betul lah kapal tu pergi. Cuba kalau nahkoda tu baik, elok, ada ilmu, sempurna, kapal tu sendiri akan sampai ke destinasi tu dengan begitu baik sekali tanpa ada sebarang masalah. Saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang mana ada yang seangkatan dengan saya, yang sedunia dengan saya, supaya kita tidak perlu rasa kekurangan di atas apa kurang yang kita sedang hadapi, kerana di sebalik kekurangan tu ada dia punya kelebihan dia. Yang kita wajib mencari dan terus mencari kat mana kelebihan kita untuk kita lindungkan kekurangan tu. Kesempurnaan bukanlah ukuran untuk seseorang itu mengecapi kebahagiaan. Apa yang penting adalah penyerahan diri selaku hambanya. Sesukar mana pun liku-liku hidup, terus mengurat langkah ke hadapan bersama keluarga tercinta. Hulurkan tangan, ringankan beban.